KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini saya semangat dan seronok sebab kita akan belajar mata pelajaran pertanian bersama dengan cikgu kita. Cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasalah, jom kita lihat profil cikgu kita. Baiklah, hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Saundra Devi Arumugam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Selangor. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Terima kasih cikgu yang sudi bersama dengan kita. Dan hari ini juga kita bersama dengan cikgu yang jauh dari Perak kita bawakan iaitu Cikgu Ahmad Zahuri Dahlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Bayur Selama Perak. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat Cik Aman. Alhamdulillah. Ini kali pertama cikgu kita bersama. Ya, betul, kali pertama. Baik. Terima kasih kepada Cikgu Zahuri yang sudi juga bersama dengan kita hari ini. Cuma saya dipahamkan macam biasalah kita bersama dengan murid-murid yang lain. Betul ke cikgu? Betul. Kita bersama dengan murid dari SMK Kubu Gajah Selama Perak. Jadi saya perkenalkanlah murid-murid saya. Boleh cikgu, silakan. Yang sebelah atas sana yang senyum manis itu ialah Nur Alisha binti Azman. Apa khabar Alisha? Lambai sikit. Alhamdulillah. Okey, yang kedua yang berkacamata bulat tersenyum lebar itu ialah Haifa binti Muhammad. Okey, yang bawah yang berlesung pipit itu Hafiz Sushairi. Bukan. Adam Haikal. Adam Haikal. Apa khabar Adam? Kau baik cikgu. Okey, dan last sekali Muhammad Hafiz Sushairi bin Muhammad Fazil. Okey. Baik, terima kasih kepada murid-murid kita. Dua kumbang, dua bunga. Okey cikgu ya? Okey. Seimbang. Ya. Seimbang. Ya. Okey, baik cikgu. Jadi, hari ini apakah yang akan kita belajar cikgu Zahuri? Silakan. Okey, terima kasih Cik Luman. Okey, kita akan belajar berkenaan dengan tumbuhan. Kita nak tengok bagaimana pertumbuhannya dan apakah faktor fisiologi yang mempengaruhi pertumbuhan sesuatu tumbuhan. Okey, baik. Jadi cikgu, saya rasa ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas kita hari ini. Jadi saya persilakan cikgu. Silakan. Okey, terima kasih. Sama-sama cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab pertama, tingkatan 5, bab pertama iaitu sains tumbuhan. Okey, ada sebatang pokok. Okey, Cik Loman. Yeah. Apa yang boleh Cik Loman bagi pendapat berkenaan dengan pokok ni? Baik, saya bila tengok pokok tu cikgu, saya rasa seronok kalau dapat berteduh bawah pokok. Sebab kalau tengok sekeliling tu panas cikgu. Ya, okey. Jadi pendapat kita lebih kurang sama. Okey. Tapi kalau kita tanya pada cikgu PJ saya, Cikgu Aslam, dia kata pokok ini selepas PJ dia kata memang sesuai untuk duduk di bawah pokok. Ya, betul. Kalau saya tanya pada Cikgu Khairul Anwar, cikgu sains sekolah saya, dia kata pokok ini dia akan menyerap gas karbon dioksida, kemudian dia akan membebaskan gas oksigen. Betul juga. Dan tapi bila saya tanya pada ustaz saya, Ustaz Khori, dia kata kita kena mencontohi pokok. Yeah. Pokok itu dia akan mengambil air dan nutrien daripada tanah untuk membesarkan dirinya, tapi apabila sampai satu peringkat dia akan menggugurkan daun dan ranting-rantingnya dan seterusnya dia akan menyumbangkan semula nutrien itu untuk dirinya dan juga untuk pokok-pokok di persekitarannya. Jadi kita pun kena mencontohi pokok. Ya, betul. Jangan pentingkan diri sendiri sahaja. Okey, seterusnya. Jadi topik kita ialah proses fisiologi tumbuhan. Proses fisiologi tumbuhan. Okey, ini ada seorang budak pening. Dia pening kepala. Ya. Pertumbuhan itu apa? Okey, saya nak tanya pada murid saya lah. Okey, apa yang kamu faham berkenaan dengan pertumbuhan? Boleh siapa-siapa volunteer nak bagi jawapan? Okey, siapa nak bantu cikgu?
Pertumbuhan tangan. itu apa? Ni kawan kamu tengah pening kepala ni. Siapa nak jawab? Saya. Okey, Saya. Aisyah. Pada pendapat saya, pertumbuhan tu merupakan satu proses pembesaran sebuah pokok. Okey, bagus. Okey, ada satu pendapat lain? Mungkin Adam Haifah. ada pandangan, Adam. Apa dia pertumbuhan? Adam dulu Tak tahu, baby cikgu. kan? Sekarang ni sudah tinggi, jadi apa pertumbuhan itu? Daripada baby, dia tinggi, jadi kita kata pertumbuhan itu apa? Semakin Pembesaran pokok. besaran pokok. Okay, terima kasih Adam. Okey, tak apa. Kita tengok apa maksud pertumbuhan. Okey. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah merujuk kepada perubahan yang berlaku dari aspek morfologi. Morfologi ialah struktur luarannya yang kita boleh nampak. Seperti perubahan saiz, ketinggian, kekuatan sama ada pada akar dia, pada batang dia, pada daun-daun dia, jumlah daun-daun dia, ranting, buah dan bunga. Itu kita namakan dia pertumbuhan untuk tumbuhan. Ada soalan? Faham ya? Okey. Seterusnya. Tumbuhan merupakan organisma multisel, iaitu organisma yang mempunyai lebih daripada satu sel. Okey. Tumbuhan organisma multisel. Selain daripada multisel, organisma apa lagi yang kamu tahu? Unisel. Unisel, bagus. Unisel tu apa maksud dia? Organisma yang Mempunyai satu sel. okey, bagus Hafiz. Organisma yang mempunyai satu sel kita sebut unisel. Organisma yang mempunyai banyak sel kita sebut multisel. Kan? Contoh organisma multisel yang kita belajar ini ialah tumbuhan. Okey, ini adalah contoh-contoh lainlah yang saya tengok. Yang kita tengok ya. Okey, salah satu ciri benda hidup seperti tumbuhan adalah berlakunya proses pembesaran. Itu ciri dia. Semasa proses pembesaran ini, tumbuhan tidak memerlukan bantuan organisma lain. Kerana pertumbuhan dan perubahan itu berlaku dengan sendirinya. Okey. Proses pertumbuhan bermula dalam dua keadaan. Satu namanya adalah pertumbuhan primer. Primer itu bermakna pertama. Dan juga pertumbuhan sekunder, maknanya pertumbuhan yang kedua. Kedua-dua proses ini adalah satu perubahan daripada sel yang sama, iaitu sel meristem. Okey, kamu dah tahu apa dia sel meristem dalam bab yang sebelumnya, bab 1.1 tu. Okey, pertumbuhan primer ni kita merujuk kepada pertumbuhan tisu baru. Tisu baru ni sama ada dia menegak. Pertumbuhan ni adalah secara menegak. Okey. Dan dianya bermula daripada percambahan biji benih itu. Kita dah start dah. Kita namakan dia pertumbuhan primer. Okay. Dan satu lagi adalah pertumbuhan sekunder. Berlakunya perkembangan pada sel meristem sekunder tumbuhan yang terdapat pada cambium. Kita juga sudah belajar cambium. Kan? Kalau tumbuhan itu ada okey, kalau kamu masih ingat, ini ada phloem dan juga ada xylem, dan tengah-tengah itu namanya ialah cambium. Okey, right. Okey, jadi proses pembesaran sekunder ini berlakunya pertambahan sel dalam sel cambium itu. Okey. Jadi cambium terletak di antara xylem dan phloem. Pertumbuhan sekunder akan menyebabkan pertambahan saiz diameter dari segi pertumbuhan akar dia, batang pertumbuhan itu. Okey, itu namanya pertumbuhan sekunder. Okey cikgu, mungkin cikgu boleh touch di skrin. Okey. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga hasil tumbuhan itu? Yang pertama ialah tanah. Yang kedua ialah iklim. Yang ketiga genetik. Yang keempat ialah biosis. Biosis ialah benda hidup. Dan pengawal atau tumbuhan, contohnya auksin. Kita tidak akan bincang ini sebab kita sudah bincang sebelumnya. Okey, tapi ini untuk refresh kamu sebelum ini ya. Dan bilakah proses pertumbuhan bermula? Okey, macam saya kata tadi, proses pertumbuhan bermula dengan percambahan biji benih. Biji benih itu hanya bercambah jika ada 3 faktor. Yang pertama air, yang kedua udara, dan yang ketiga suhu yang sesuai. Salah satu tak ada, tidak akan bercambah. Okey.
Percambahan biji benih. Okey, ini adalah percambahan biji benih. Ada dua jenis tumbuhan, kita dah tahu. Satu ialah tumbuhan dicotyledon dan satu lagi ialah tumbuhan monocotyledon. Dah tahu kan? Contohnya tumbuhan dicotyledon ada ciri-ciri dia. Tumbuhan dicotyledon akar dia adalah akar apa? Tumbuhan dicotyledon tunjang atau serabut? Tunjang, ya betul. Akar tunjang. Jadi ini adalah tumbuhan dicotyledon, akar tunjang. Okey, di sini saya nak ceritakan berkenaan dengan percambahan epigial. Epigial ini bermaksud apabila bercambah, dia akan mengeluarkan dia punya cotyledon dia keluar daripada tanah. Tetapi untuk tumbuhan monocotyledon, dia punya cotyledon masih berada di dalam tanah, hanya keluarkan daun sahaja. Okey. Jadi apa fungsinya cotyledon ini? Cotyledon ini fungsinya adalah untuk membekalkan makanan pada peringkat percambahan. Jadi apabila cotyledon makanan tambahan itu sudah habis, barulah tumbuhan itu membuat makanannya sendiri dengan adanya klorofil di dalam daun, adanya bantuan cahaya matahari, jadi dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Okey. Apakah ciri-ciri lain selain daripada akar untuk tumbuhan monocotyledon dan juga tumbuhan dicotyledon? Okey. Dari segi batang dia. Kalau tumbuhan dicotyledon, batang apa? Batang Berkayu. berkayu. Bagus. Batang berkayu. Okey. Jadi pokok monocotyledon dia bukan batang berkayu. Okey. Kita tengok soalan. Okey. Ada soalan di sini. Ini kalau dalam puasa ini adalah bahagian A dah. Nyatakan jenis percambahan yang berlaku pada biji benih monocotyledon dan juga biji benih dicotyledon. Okey, sebelum kamu tengok soalan, kamu kena pasti dulu yang mana satu monocotyledon, yang mana satu dicotyledon. Tadi saya saja terbalik kan? Okey, sekarang ni saya tukar balik kan, supaya kamu adakah betul-betul faham itu kan? Okey. Okey, pertama kena pasti dulu yang mana biji benih dicotyledon, yang mana satu biji benih monocotyledon. Okey. Siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Macam Haifah nak jawab je, Haifah? Atau ada sahabat lain nak bantu? Ada nak jawab? Daripada 4 orang pelajar hebat ini. Okey, Hafiz. Muhammad Hafiz Husairi. Silakan Hafiz. Monocotyledon belah kiri, yang kanan tu dicotyledon. Okey, kemudian biji benih, jenis percambahan. Kita tahu tadi satu nama dia epigial, satu lagi ialah hypogial. Epi bermakna luar, hypo bermakna dalam. Okey, kamu tengok yang mana satu luar? Yang ini ke ataupun yang itu dalam tanah? Yang ini luar tanah ke ataupun itu dalam tanah? Yang ini? Ni dalam ke luar ni? Luar tanah. Luar tanah. Kalau luar kita panggil luar. Luar ialah Epigial. epigial. Okey, epigial. Ini ialah percambahan silap ni monocotyledon. Monocotyledon ialah percambahan hypo. Hypo ini bermakna di dalam tanah. Dia duduk dalam tanah. Okey. Saya cakap lain, tunjuk lain itulah cikgu kadang-kadang terkeliru juga. Alright. Okey, yang kedua biji benih dicotyledon berada di luar. Luar kita panggil percambahan luar. Kamu biasa dengar perkataan epidermis. Kulit kita di bahagian luar sekali kita panggil epidermis. Kenapa epi? Sebab dia luar sekali. Okey. Jadi biji benih dicotyledon dia berada di luar, kita panggil percambahan Epigial. epigial. Okey, bagus. Terima kasih Adam Haikal. Okey, jadi betul tak jawapannya? Betul, percambahan epigial. Okey, baik. Jadi itulah dua jenis percambahan biji benih. Yang pertama percambahan epigial, betul cikgu? Ya, Yang kedua percambahan hypogial.
Gil, betul saya sebut cikgu. Betul ya. Baik, kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersua kembali dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Saundra Devi Arumugam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Puchong Selangor, dan cikgu kita iaitu Ahmad Zahuri Dahlan dari SMK Sungai Bayur Selama Perak, dan ditemani juga oleh murid-murid dalam talian. Baik cikgu, untuk segmen kali ini kita nak fokus tentang apa pula cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan fokus berkenaan dengan proses utama fisiologi tumbuhan. Okay. Kita tengok dalam tumbuhan ni apakah proses fisiologi utamanya. Okey, yang pertamanya ialah transpirasi. Yang keduanya adalah fotosintesis. Yang ketiga adalah respirasi. Yang keempatnya ialah translokasi, dan yang kelimanya ialah penyerapan. Ada 5 cikgu. Ada 5 ya. Baik. Okey. Okey, kita akan tengok yang pertama dulu. Walaupun kita sebut yang kelima, kita tengok yang pertama dulu. Iaitu proses penyerapan tumbuhan. Kita jadikan yang pertama ya. Okey, proses penyerapan tumbuhan. Penyerapan. Okay. Apa yang kita faham berkenaan dengan penyerapan? Okey, penyerapan ialah proses rasapan air dari tanah. Dari tanah kepada keseluruhan tumbuhan ini oleh akar lah. Tanah mesti melalui akar ya. Melalui satu proses yang namanya ialah proses osmosis. Proses apa tadi? Murid-murid? Proses? Osmosis. Ya, betul. Proses osmosis. Okey. Jadi kita tengok apa dia proses osmosis. Osmosis, dia ada beberapa keyword yang kamu kena ambil berat. Yang pertama, osmosis ialah pergerakan molekul air. Ingat ya? Molekul air daripada larutan kepekatan rendah ke kepekatan tinggi. Okey. Rendah ke tinggi. Melalui membran separa telap. Membran separa telap. Sehingga mencapai keseimbangan. Keseimbangan kepekatan antara satu dengan satu lagi sama. Itu maksud keseimbangan. Okey, ingat ya. Pergerakan mesti molekul air. Bukan molekul garam, bukan molekul gula, bukan molekul baja. Molekul air. Daripada kepekatan rendah ke larutan yang tinggi kepekatannya. Melalui membran separa telap. Mesti membran separa telap. Sehingga mencapai keseimbangan. Okey, ini dia. Okey, kita andaikan inilah molekul-molekul gula. Yang kecil-kecil itu ialah air, dan ini adalah membran separa telap. Jadi, kita tengok di sini. Yang ini banyak. Betul tak? Molekul garam ini, molekul zat terlarut ini, gula ni banyak berbanding dengan sebelah sana. Bermakna sebelah sini lebih pekat, yang sini kurang pekat. Betul tak? Ya. Betul tak, Hafiz? Betul kan? Ini lebih banyak gula, mana sini lebih pekat, ini kurang pekat. Jadi molekul air akan bergerak dari kurang pekat kepada yang lebih pekat melalui membran separa telap. Boleh? Okey, faham ke murid-murid? Haikal macam bela tu. Faham? Okey, bagus Haikal. Okey. Air yang diserap itu seterusnya dia akan dibawa ke dalam xylem. Xylem dah kamu tahu ialah satu struktur yang berada dalam tumbuhan yang fungsinya untuk mengangkut air. Air juga dihantar ke bahagian-bahagian lain tumbuhan melalui proses osmosis. Khususnya daun. Kenapa daun itu penting? Sebab daun adalah tempat di mana berlakunya proses fotosintesis. Okey, Haifa, apa dia proses fotosintesis? Okey, Haifa. Silakan. Proses tumbuhan membuat makanan sendiri. Okey, bagus. Tumbuhan membuat makanan sendiri dengan adanya apa? Cahaya matahari, klorofil, karbon dioksida untuk menghasilkan makanan, iaitu karbohidrat dan juga gas karbon dioksida dibebaskan. Okey, itu proses fotosintesis. Okey, ini kita tengok air diserap masuk dalam akar, kemudian akan berlaku proses fotosintesis di situ.
Okey, apa faktor yang mempengaruhi penyerapan air? Okey, kadar transpirasi. Penyerapan air hampir setara dengan proses transpirasi apabila air cukup di dalam tanah. Okey, apa kita tengok tu. Sistem pengakaran. Tumbuhan mempunyai sistem pengakaran yang berbeza. Semakin banyak akar serabut, lebih banyaklah proses penyerapan. Okey. Logik kan tu? Betul tak? Kalau air keluar daripada tumbuhan itu banyak, jadi proses serapan juga akan banyaklah. Ya. Logik. Kemudian kalau akar ada dua jenis. Satu akar nama dia akar serabut, satu lagi akar yang lebih besar-besar. Jadi proses penyerapan berlaku dengan lebih banyak pada akar yang kecil-kecil itu, akar serabut. Sebab luas permukaan dia besar. Jadi, kalau pokok itu banyak akar serabut, proses penyerapan itu akan lebih banyak berlaku. Okay. Pengudaraan tanah, dalam tanah. Tumbuhan akan dapat penyerapan air dengan banyak apabila sistem pengudaraan dalam tanah adalah baik dan memudahkan proses penyerapan oleh akar. Okey, udara dalam tanah itu juga membantu. Itu sebabnya bila banjir, udara dalam tanah tak ada. Jadi di situ sebenarnya ada faktor lain. Tumbuhan tidak bernapas, dia tidak dapat bernapas, jadi maknanya dia tidak dapat hidup teruslah. Itu faktor lain. Okey, seterusnya ialah suhu tanah. Keadaan suhu yang rendah menyebabkan air menjadi sukar untuk bergerak dan juga sukar untuk melakukan proses penyerapan. Okey, itu faktor. Ada 4 faktor. Okey, yang membantu proses penyerapan. Okey, terdapat 3 jenis kepekatan larutan yang mempengaruhi proses osmosis. Okey. Tadi kita dah tahu dah, osmosis itu apa? Pergerakan molekul air dari kepekatan rendah kepada kepekatan tinggi melalui membran pada telap. Okey. Kita tengok apakah 3 jenis. Yang pertama, larutan isotonik. Yang kedua, larutan hypertonik. Dan yang keempat, larutan hypotonik. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, larutan hypertonik. Okey, larutan hypertonik bermaksud larutan itu mengandungi kepekatan bahan larutan yang tinggi berbanding dengan kepekatan bahan larut yang berada di dalam sel. Okey, mungkin Cik Lokman boleh bantu saya. Larutan hypertonik yang berwarna orange itu. Okey. Okey, larutan hypertonik adalah larutan yang mengandungi bahan larut tinggi. Okey, kita masukkan sel tumbuhan yang ada kepekatan rendah. Saya masukkan cikgu Okey, masukkan. Okey. Jadi tumbuhan kepekatan rendah, luar larutan tinggi. Jadi pergerakan air dari tadi kita tahu dah kepekatan rendah ke kepekatan tinggi. Maknanya air dari tumbuhan itu akan keluar daripada tumbuhan. Okey. Okey, keluarkan balik. Okey. Okey. Jadi kita akan demo sekali lagi. Okey. Yang keduanya ialah larutan hypotonik. Hypo bermakna rendah. Hypotonik yang berwarna apa, Cik? Biru, cikgu. Warna biru, ya. Okey, warna biru. Larutan hypotonik ini bermakna larutan itu mengandungi kepekatan bahan yang rendah berbanding dengan sel. Okey, kita try masukkan. Jadi, luar adalah kepekatan rendah. Dalam sel kepekatan tinggi. Jadi kita dah tahu dah osmosis pergerakan molekul air daripada rendah ke tinggi. Okey, dalam kes ini luar tinggi ke rendah, dalam tinggi? Luar rendah. Luar rendah. Jadi air masuk ke ataupun keluar. Air masuk ke akan dalam. Masuk ke dalam. Daripada rendah ke tinggi. Dia akan masuk ke dalam sel. Okey. Okey, Cik Lokman keluarkan balik. Okey, dan seterusnya ialah larutan isotonik. Isotonik bermaksud kepekatan bahan larut di luar dan kepekatan bahan larut di dalam sel adalah sama. Okey, kita tunjukkan. Okey, itulah larutan isotonik. Jadi larutan itu di bahagian luar sama, bahagian dalam sama. Ada tak air masuk dan keluar? Murid-murid, ada tak air masuk dan keluar? Air tetap masuk dan keluar. Walaupun kepekatan dia sama, tapi air masuk dan keluar. Tapi jumlah masuk dan jumlah keluar adalah sama. Baik. Okey. Terima kasih Cik Lokman. Sama-sama, cikgu. Bantu saya. Okey, kita ulang balik nanti bagi kita faham lebih. Apa yang akan berlaku jika sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan yang lebih pekat? Okey, ini sebenarnya. Apabila sel direndamkan dalam larutan yang lebih pekat ataupun larutan hypertonik, akan berlaku penyingkiran air dari sel tumbuhan itu secara osmosis. Okey.
yang menyebabkan sitoplasma. Kamu dah tahu sitoplasma itu apa ya? Dan sitoplasma sel itu akan mengecut. Okey. Larutan hipotonik, ini kita ulang saja saya dah tunjuk. Apabila sel tumbuhan diletakkan dalam larutan hipotonik, molekul air akan meresap ke dalam sel. Okey, secara osmosis. Jadi volkul tumbuhan itu akan mengembang dan seterusnya dia akan memberikan satu tekanan kepada dinding sel, menyebabkan sel itu menjadi segar. Kita tak nampak tumbuhan itu layu. Layu dia kurang air. Tapi kalau dia segar, ada air banyak, kita namakan dia segar. Okey. Okey, itu nampak ya, air masuk ke dalam sel sebab tumbuhan larutan di bahagian luar adalah hipotonik. Okey. Okey, isotonik. Sel tumbuhan dimasukkan dalam larutan isotonik. Jadi air akan merentasi membran pada kadar yang sama. Masuk dan keluar adalah sama. Jadi sel itu tetap normal. Okey. Okey, ini gambar dia. Okey. Okey, ini ulang saja. Okey. Hipertonik ini penting. Jadi bila kita masukkan tumbuhan dalam larutan hipertonik, air akan keluar dari sel, betul tak? Air akan keluar dari sel. Sebab pergerakan air adalah daripada kurang pekat kepada yang lebih pekat. Menyebabkan sel tumbuhan itu akan mengecut. Dan proses itu kita panggil plasmolisis. Air keluar daripada tumbuhan menyebabkan sel mengecut, kita namakan dia plasmolisis. Okey, buat catatan sikit ya, plasmolisis. Apakah kesan plasmolisis? Apakah kesan bila air meresap keluar? Jadi, pertama, apabila plasmolisis maknanya secara automatik air meresap keluar dengan banyaknya. Yang kedua, tekanan segah dalam sel akan berkurangan. Bila tekanan segah sel berkurang, mana pokok itu akan jadi layu. Okey, kemudian kita ambil sel yang kecut itu, yang sudah mengalami plasmolisis, kita masukkan dalam satu larutan yang hipotonik. Menyebabkan air masuk semula ke dalam sel. Dan proses itu menyebabkan sel itu menjadi segar. Dan kita namakan tumbuhan itu sudah mengalami satu keadaan dinamakan diplasmolisis. Tadi plasmolisis, air keluar, kita masukkan balik dalam larutan yang sesuai, dia akan masuk balik air, kita namakan dia diplasmolisis. Okey. Okey, inilah gambar dia. Okey. Okey, kita tengok soalan sikit. Rajah di bawah menunjukkan proses penyerapan yang berlaku dalam sel tumbuhan pada dua jenis larutan. Satu ialah larutan hipotonik dan ialah satu lagi adalah larutan hypertonik. Kita tahu tadi ya, pergerakan molekul air dari kurang pekat kepada yang lebih pekat. Yang ini ialah kurang pekat, yang ini adalah lebih pekat. Okey. Jadi, kamu kaji gambar ni. Kaji betul-betul. Saya bagi masa 10 saat untuk kaji dan cuba fikirkan apakah jawapan yang betul. Ya, betul. Jangan tertukar cikgu ya. Ya, betul. Beza hypo dengan hyper. Hyper. Bunyi macam sama tapi berbeza. Okey, siapa yang nak jawab sila angkat tangan. Adam ke, Hafiz ke, Haifa ke? Alisa ke? Okey, kita tengok ni Ini Ini larutan luar adalah hypotonik. Dalam ialah hypertonik. Jadi air masuk atau keluar? Air masuk atau keluar? Okey, mungkin masuk. Adam. Air masuk. Jadi bila air masuk, apa jadi pada sel itu? Sel itu kecut ataupun disegah? Bila air masuk dalam sel. Contoh kamu tiup belon. Masuk udara. Jadi belon itu jadi kecut ke jadi kembang? Sel tumbuhan kembang. Okey, jadi kembang. Ataupun kita namakan, kalau sel tumbuhan kita tak nama kembang, kita panggil apa? Segah. Bagus ya, Rahman. Okey. Okey, kita tengok ini. Ini sel tumbuhan kita masukkan dalam larutan hypertonik. Hypertonik bermakna tinggi. Jadi air masuk ataupun keluar? Okey. Air keluar. Okey. Apa jadi pada sel sekiranya air keluar daripada sel tumbuhan itu? Kamu bayangkan belon. Sel itu akan
Mengalami? Mengecut. Mengecut. Okey, bagus Alisha. Okey, kalau kamu tak dapat nak bayangkan sel, kamu bayangkan belon. Sama ada belon itu kita tiup kembang ataupun belon itu kita kempiskan. Okey. Okey, jawapan dia sel tumbuhan akan kembang ataupun segah. Yang keduanya ialah sel tumbuhan akan mengecut. Okey. Penyataan di bawah menunjukkan maksud penyerapan dalam proses utama fisiologi tumbuhan. Penyerapan ialah proses resapan air tanah oleh akar melalui proses yang dinamakan osmosis. Jadi berdasarkan penyataan di atas nyatakan 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama apa? Adam. Apakah 3 faktor yang mempengaruhi? Yang pertama, kadar transpirasi. Kadar transpirasi. Okey. Yang kedua apa dia? Haifa. Sistem pengakaran. Sistem pengakaran. Apa jawapan lain, Hafiz? Ada jawapan lain? Satu lagi. Apa dia? Pengudaraan dalam tanah. Pengudaraan dalam tanah. Okey, kita tengok jawapan. Pengudaraan dalam tanah ada, okey. Ya. Sistem pengakaran. Okey, bagus. Tahniah. Mantap. Okey. Okey, rajah di bawah menunjukkan proses utama dalam fisiologi tumbuhan. Kaji rajah dan penyataan tersebut dengan teliti dan nyatakan nama proses fisiologi tersebut pada jadual di bawah. Okey, pertama, pengambilan nutrien oleh akar. Oh, ini kita tak masuk lagi sebenarnya. Ya. Okey. Apa? Mungkin dah tahu apa pergerakan. Ini kita belajar dalam sains tingkatan 3. Pengambilan nutrien oleh akar. Kita namakan proses tadi Penyerapan. penyerapan. Okey. Proses penyerapan. Pergerakan bahan makanan dari S ke R. Dari S ke R. Kita namakan? Ini tingkatan 3. Translokasi. Translokasi. Okey. Dan last sekali, proses kehilangan air dari daun, kita namakan dia transpirasi. Okey. Muhammad Azlan baru menceburi bidang. Ini adalah soalan analisis. Bahagian B. Muhammad Azlan baru menceburi bidang pertanian. Beliau menanam pokok terung dalam polybag. Dia meletakkan 4 sudu besar. Ya. Untuk mempercepatkan. Dia ingat bila letak banyak, okey. Jadi, soalan dia, ramalkan apa yang berlaku dan huraikan. Okey. Di sini soalan baik-baik ya. Ramalkan apa yang berlaku bila kita letak baja. Jadi, bila kita letak baja, dalam ini jadi kepekatan tinggi ke kepekatan rendah? Dalam polybag tu. Kepekatan? Kita banyak, letak banyak. Tinggi. Tinggi, kepekatan tinggi. Jadi kita namakan dia hypertonic. Betul tak? Betul tak? Okey. Jadi kalau hypertonic, apa yang berlaku pada tumbuhan? Apa yang berlaku pada air? Air masuk ataupun keluar? Keluar. Air keluar. Betul tak? Bila air keluar, apa jadi pada pokok? Layu cikgu ya. Pokok layu. Kalau lama-lama dia jadi mati. Jadi ramalannya pokok terung akan mati. Sebab penggunaan baja yang berlebihan menyebabkan kepekatan bahan larut di persekitaran akar lebih tinggi berbanding dengan bahan larut dalam tumbuhan. Jadi air akan keluar daripada pokok ke luar. Ya. Jadi berlakunya proses plasmolisis. Kalau proses plasmolisis itu berterusan, pokok akan mati. Okey. Jadi Cikgu Azlan Baik. ini kena belajar lebih banyak lagi dengan Cikgu Pertanian. Betul. Okey. Bagaimana murid setakat ni? Boleh kita teruskan? Boleh? Tunjuk sikit terbaik. Okey, mantap. Baik cikgu, kita nak rehat seketika, boleh ke? Boleh. Baik. Ya, okey. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dalam Sukses SPM 2022, juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita Cikgu Saundra Devi Arumugam dan juga cikgu kita Ahmad Zahuri Dahalan dan murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kubu Gajah Selama Perak. Okey Cikgu Zahuri, untuk segmen ini kita nak tekankan tentang apa pula? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dengan proses fisiologi yang kedua dan ketiga, iaitu translokasi dan juga Okey, proses yang seterusnya ialah translokasi. Okey. Translokasi, apa maksudnya? Translokasi, nama lagi lokasi, tempat kan? Yeah. Trans ialah pindah. Translokasi merupakan proses pemindahan ataupun angkut bahan organik. Contoh bahan organik ialah glukosa.
di dalam filem dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. Itu maksud translokasi. Kena ingat betul-betul tu. Mesti dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan dan melalui satu struktur namanya filem. Okey, ini dia filem, dua pembuluh pengangkut, filem dan xilem. Kamu sudah tahu, filem mengangkut bahan organik, xilem fungsinya untuk mengangkut xilem. Okey, siapa tahu? Mengangkut air. Betul tak? Kalau angkut air dari mana? Adam, dari mana ada angkut air? Kalau tumbuhan? Akar. Dari akar ke seluruh tumbuhan. Terbalik Filem dari tumbuhan, daripada daun ke seluruh tumbuhan, termasuk akar. Akar ni daripada air ni daripada akar ke seluruh tumbuhan. Okey. Fungsi filem dan xilem, dah sebut tadi dah. Filem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Dan filem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tumbuhan. Okey, transpirasi. Tadi translokasi itu tak? Proses yang seterusnya namanya ialah transpirasi. Okey, apa dia transpirasi? Transpirasi merupakan proses kehilangan air dari tumbuhan ke atmosfera. Okey, ini tumbuhan. Jadi air keluar daripada tumbuhan. Kita namakan dia transpirasi. Air diserap melalui akar dan dihantar kepada seluruh tumbuhan. Kalau air tak keluar, kembunglah perut pokok ni. Jadi untuk mengelakkan kembung, jadi air kena dikeluarkan. Proses air itu keluar namanya apa nama dia? Transpirasi. Okey. Proses kehilangan air berlaku dari permukaan daun ataupun bahagian-bahagian tumbuhan yang lain, terutamanya melalui stoma, dan juga sebahagian kecil adalah melalui lentisel. Yang paling banyak sekali melalui stoma lah. Stoma itu berada di bahagian daun, bahagian bawah daun. Ini stoma. Lentisel adalah satu bukaan kecil yang berada di bahagian batang pokok. Itu lentisel. Dan kekurangan air pada tumbuhan akan menyebabkan kadar transpirasi menjadi rendah. Okey, bila tumbuhan itu air kurang, jadi transpirasi dia kurang. Kalau dia berterusan, dia akan mati. Jadi itu sebabnya transpirasi itu dia berhenti perlahankan supaya pokok itu boleh bertahan sikit. Mungkin tunggu hujan turun ke dan seterusnya. Kadar transpirasi rendah juga berlaku sekiranya kelembapan udara persekitaran tinggi. Contohnya selepas hujan ataupun awal pagi. Kalau di bahagian luar itu banyak air, jadi air daripada pokok ni susah nak keluar lah, sebab sudah ada air banyak di bahagian luar. Okey. Macamlah bilik itu sudah ramai orang, kita nak masuk juga agak susah, betul tak? Betul. Jadi kalau orang tu kena pergi sikit baru kita boleh masuk. Samalah juga dengan transpirasi, air boleh keluar. Okey. Kadar transpirasi dikawal oleh sel pengawal melalui pembukaan dan juga penutupan liang stoma. Okey. Ini bukaan ini kita panggil dia stoma. Yang hijau ini kita panggil dia sel pengawal. Dan yang seterusnya ialah sel epidermis. Okey, jadi sama ada dibuka ataupun tutup, dikawal oleh sel pengawal itu. Okey, faktor lain yang mempengaruhi kadar transpirasi ialah jumlah daun, kelebaran daun dan juga jumlah stoma. Okey, jumlah daun. Kalau jumlah daun banyak, transpirasi tinggi ke rendah? Aifa. Daun banyak, transpirasi rendah ataupun tinggi pada pokok itu? Tinggi, betul kan? Logik lah. Bila daun banyak, mestilah banyak air yang boleh keluar. Ya, betul. Okey, logik. Lebar daun berbanding dengan daun yang kecil, mana yang lebih banyak air keluar? Alisha. Daun kecil dengan daun besar, mana yang lebih banyak air keluar? Daun besar. Daun besar. Besar, dia cakap daun besar, lebar. Jadi daun yang besar lebih banyaklah air yang mudah keluar. Ya, dan betul. satu lagi ialah jumlah stomata. Okey, Adam, Haikal, jumlah stoma yang sikit dengan yang banyak, mana yang lebih banyak keluarkan air? Yang banyak. Yang banyak. Maknanya bila jumlah stomata banyak, banyaklah air boleh keluar dengan mudah. Jadi benda tu logik. Okey, faktor yang pengaruhi transpirasi. Okey. Kepentingan, apa pentingnya transpirasi ni? Yang pertama, menyejukkan tumbuhan. Bila air keluar daripada pokok, ada air masuk dan keluar, air masuk dan keluar. Jadi pokok itu jadi kurang panas. Okey.
Yang kedua, mengangkut air dan garam mineral daripada akar dan ke daun. Okey. Jadi bila ada proses transpirasi, air dan mineral boleh diangkut daripada bawah. Boleh lagi masuk bila sudah ada air yang keluar. Kalau air tak keluar, tak boleh masuk dah. Okey. Dan seterusnya, memastikan kesegahan sel sebagai sokongan pada tumbuhan. Dan seterusnya, mengeluarkan air yang berlebihan dari tumbuhan. Okey, faktor yang mempengaruhi proses transpirasi. Okey, faktor dia pertama ialah pergerakan udara, yang keduanya adalah kelembapan udara, dan yang ketiganya ialah keamatan cahaya, dan yang keempat ialah suhu. Ini kita cuma nyatakan, kita tak bincangkan, nyatakan saja. Ada 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi. Okey, soalan. Ada tak soalan tak sebelum ini? Sebelum kita masuk soalan. Okey. Ada tak soalan yang ingin diajukan kepada cikgu kita? Mungkin ada yang tak faham, Alisa ke kan? Adam ke? Okey, nampaknya macam faham. Okey, kita tengok soalan. Okey, jawab soalan berikut. Terangkan maksud transpirasi pada tumbuhan. Okey, Adam. Apa dia transpirasi? Yang mengeluarkan air pada tumbuhan. Okey, betul. Terima kasih Adam. Bagus. Okey. Proses air keluar daripada tumbuhan, kita namakan dia transpirasi. Nyatakan satu kepentingan. Kita sebut dia ada 4 kan. Sekarang ni nyatakan satu saja. Okey, siapa yang boleh bagi jawapan? Haifa ataupun Alisha? Alisha lah. Okey, Alisha bagi jawapan. Nyatakan satu kepentingan. Memberikan nutrien kepada tanah. Memberikan nutrien pada pokok kan. Jadi pokok itu akan menyerap, bila air keluar jadi boleh menyerap nutrien daripada akar lagi. Okey. Betulkan sikit. Membekalkan nutrien, menyerap nutrien. Okey, Haifa, ada jawapan lain tak Haifa? Mengeluarkan air yang berlebihan. Okey, mengeluarkan air yang berlebihan dari tanah. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, ada banyak jawapan dia, ada 4. Yang pertama, menyejukkan tumbuhan, mengangkut air dan garam mineral, memastikan kesegahan sel, dan Haifa jawab mengeluarkan air yang berlebihan. Ada jawapan 1 markah. Okey. Okey, baik. Jadi itulah proses translokasi dan juga transpirasi tumbuhan. Jadi mungkin untuk sebagai rumusan cikgu untuk segmen ini, apakah yang murid-murid perlu teliti dalam bab proses translokasi dan transpirasi ini? Okey, yang pertamanya pelajar ini dia kena tahu apakah takrifan transpirasi dan juga translokasi. Kalau benda ini bunyi macam sama, tapi dia boleh mengelirukan. Betul. Okey, jadi kita tahu lokasi tu. Keywordnya ialah lokasi. Jadi lokasi, kita pindah makanan daripada daun kepada satu lokasi lain. Okey, transpirasi ialah proses air keluar daripada tumbuhan ke osmosfera. Ya. Okey. Okey, baik. Jadi benda yang perlu kita teliti ialah takrifan kepada 2 term tadi. Bagaimana murid setakat ni? Faham Alisa, Adam dengan Haifa boleh Okey, tunjuk sikit. Boleh. Mantap. Okey, cikgu. Kita nak berehat sekali lagi, boleh ke? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Saundra Devi Arumugam dan juga Cikgu Ahmad Zahuri Dahalan. Apa tanda orang faham, boleh jawab segala soalan. Jadi untuk segmen ini kita nak menjawab soalan sebagai latihan pengukuhan. Betul ke Cikgu Zahuri? Ya, betul. Okey, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Cik Lokman. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan latihan pengukuhan, dan saya faham, saya yakin bahawa kamu semua sudah faham apa yang kita belajar sebelum ini. Okey, kita tengok, untuk mengukuhkan lagi pemahaman kita akan bagi soalan. Ya. Okey. Terangkan maksud proses utama fisiologi tumbuhan. Okey. Terangkan maksud, maknanya ialah definisi. Memberi definisi. Okey. Okey, siapa yang nak jawab?
Okey, Haifa dululah. Haifa, baik. Okey Haifa, silakan. Apakah jawapannya? Proses penyerapan air daripada tumbuhan ke atmosfera. Okey, bagus Haifa. Penyerapan proses kehilangan air dari tumbuhan ke atmosfera. Okey, bagus Haifa. Tepat sekali. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua, translokasi. Apa maksud translokasi? Okey, Alisha, tolong jawab apa maksud translokasi? Translokasi ialah proses mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Itu pun sudah dapat markah dah. Mengangkut hasil tumbuhan dari daun ke seluruh tumbuhan. Okey, yang tepatnya kamu kalau boleh sebut bahan apa hasil fotosintesis itu, dan dia diangkut melalui apa? Mengangkut melalui filem. Okey, yang tepatnya proses pemindahan ataupun pengangkutan bahan organik seperti glukosa. Di dalam filem dari daun ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Itu yang lengkapnya lah. Tapi jawapan yang kamu bagi itu sudah memadai. Okey. Jadual di bawah. Soalan seterusnya. Okey. Jadual di bawah menunjukkan proses utama fisiologi tumbuhan. Nyatakan proses itu. Okey. Dia ada satu proses utama dan juga keterangan. Okey. Baca dulu Adam. Yang pertama tu, baca dulu proses keterangan prosesnya, kemudian bagi jawapan dia. Proses air tanah masuk ke dalam akar dan rambut melalui proses osmosis. Ya, okey. Apa nama proses tu? Penyerapan. Kita tengok jawapan. Okey, betul Adam. Bagus. Terbaik. Penyerapan. Okey, yang kedua. Haifa Muhammad, bagi jawapan. Baca dulu apa dia keterangan proses dan bagi jawapan. Proses pemindahan atau pengangkutan bahan-bahan organik di dalam filem dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, apa jawapan dia? Proses translokasi. Translokasi, kita tengok. Betul tak jawapan dia? Okey, betul. Bagus. Dan yang terakhir sekali. Okey, Alisha. Proses ini penting untuk mengeluarkan air yang berlebihan dari tumbuhan. Proses respirasi. Okey, cantik. Jadi, jawapannya ialah respirasi. Betul ke respirasi tu? Betul ke salah? Saya bagi jawab tulis tu respirasi, betul ke salah? Saja nak test semua. Salah betul tak? Sebenarnya ialah transpirasi. Okey, jawapan ni salah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan kesan persekitaran terhadap Rajah di bawah menunjukkan kesan persekitaran terhadap kadar transpirasi. Okey. Ini soalan ni kena analisis. Analisis data. Okey, kita dah tahu ada 4 faktor. Tapi di sini ada 2 saja. Okey. Nyatakan hubung kait bagi setiap graf. Okey, soalan ni agak mencabar. Dia tak susah, mencabar. Okey. Boleh tengok graf dulu, kaji graf. Kemudian baru boleh bagi jawapan. Jangan bagi jawapan tanpa berfikir. Fikir dulu. Ambil masa cikgu Ya. Betul. Kalau tak kita akan rugi markah lah. Okey, saya bantu sikit. Kamu tengok di sini. Kelembapan rendah, kelembapan tinggi. Okey, kemudian tarik. Kemudian tengok sini. Tinggi atau rendah? Sini pula. Sini. Tinggi ataupun rendah. Okey. Itu kaedah dia. Masa 1, masa 2. Okey. Kelembapan C1, kelembapan 2. Cuba tengok. Okey. Okey, bagi jawapan, try Alisha. Okey Alisha, silakan. Graf pertama. Semakin tinggi kelembapan bandingan, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, betul ke tu? Betul ke jawapan cikgu? Betul ke tu? Kita tengok. Jawapan saya pun mungkin salah. Okay. Semakin tinggi kelembapan bandingan, semakin tinggi kadar transpirasi. Betul ke salah? Salah sebenarnya ni. Ini sebenarnya salah. Ni jawapan yang kamu bagi salah. Sebenarnya, semakin tinggi kelembapan bandingan, semakin rendah kadar transpirasi. Nampak tak ni rendah? Okey. Okey. Tinggi, transpirasi dia tinggi. Kelembapan dia tinggi. Tapi kadar transpirasi rendah. Faham. Ini kelembapan dia rendah. Betul tak? Rendah. Bandingan sini tinggi kan? Jadi, dia punya kadar transpirasi adalah tinggi. Okey. Faham tak Alisha? Ni sengaja je saya bagi. Okey. Okey, tempat ya. Ini, sini
dengan yang sini. Okey. Jadi sini tinggi, kelembapan tinggi, kadar transpirasinya kita boleh dapat dah. Okey, tengok sini pula. Sama juga. Okey. Adam, try Adam. Graf 2. Okey, yang design. Jadi apa jawapan yang betulnya? Semakin tinggi kelembapan, semakin rendah kadar transpirasi. Okey, itu sebenarnya jawapan yang betul. Okey. Boleh Adam? Boleh Alisha? Okey alright. Okey, seterusnya Adam, soalan yang graf 2. Okey Adam, boleh tengok dengan betul. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey. Kita tengok. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey. Kita nampak sini keamatan cahaya tinggi betul tak? Ya. Okey. Jadi kadar transpirasi dia tinggi. Di sini waktu petang, keamatan cahaya rendah. Kadar transpirasi dia rendah. Okey, itu kita kena analisis graf. Pada waktu pagi, keamatan cahaya tak cukup tinggi. Jadi keamatan kadar transpirasi juga rendah. Okey. Itu pentingnya kita membuat analisis ini. Betul. Baik, semakin tinggi cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, ini boleh juga bagi dua jawapan. Jadi semakin rendah kadar keamatan cahaya, semakin rendah kadar transpirasi. Juga betul. Okey, seterusnya cikgu. Okey, nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Ini cuma nyatakan sahaja. Okey. Bagi jawapan, dua jawapan yang pertama, Haifa. 4 faktor bagi 2. Suhu Suhu. Lagi satu. dengan keamatan cahaya. Keamatan cahaya. Okey, jawapan lain apa? Alisha. Pergerakan udara, Pergerakan udara, satu lagi. kelembapan udara. Kelembapan udara. Okey, kelembapan udara betul. Okey, kita tengok pergerakan udara. Yang ketiga keamatan cahaya dan yang keempat suhu. Okey, tepat, cantik. Maknanya pemahaman kamu sudah mantap. Okey. Rumusan. Kita tengok apa. Okey, soalan habis. Jadi saya yakin kamu sudah memahami proses utama fisiologi, apa maksud setiap proses itu. Okey, sekarang ni kita tengok apakah rumusannya. Tumbuhan mesti kena menjalankan proses fisiologi. Jadi terdapat 5 proses fisiologi utama tumbuhan, iaitu penyerapan, translokasi, transpirasi, respirasi dan fotosintesis. Dalam topik kali ini kita cuma membincangkan 3 sahaja. Okey, dan yang seterusnya, proses fisiologi ini penting untuk memastikan tumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik. Dan seterusnya, apa yang paling penting sekali, tumbuhan itu dapat mengeluarkan hasil yang berkualiti untuk kita guna. Okey, itulah rumusannya. Baik, jadi itulah proses fisiologi cikgu untuk tumbuhan. Jadi ada tak soalan yang terakhir nak diajukan kepada Cikgu Zahuri? Mungkin ada yang tak faham? Tak ada Okey, baik. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ahmad Zahuri Dahlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Bayur Selama Perak. Terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Saundra Devi Arumugam dari SMK Puchong Selangor, dan terima kasih juga kepada murid-murid dari SMK Kubu Gajah Selama Perak dan juga kepada anda yang menonton dari rumah. Saya Luqman Hakim mengundur diri. Panjang umur, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.